Hari ini, marilah mengambil masa bersama untuk berfikir tentang syurga, tanah air kita. Marilah melihat firman di dalam buku Ibrani, bab 11, ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Di mana? Yaitu satu tanah air surgawi. Sebenarnya, negara asal kita ialah kerajaan syurga yang kekal. Kita telah melupakan kemuliaan negara syurgawi setelah datang ke bumi ini. Semasa hidup di bumi ini, kita tidak mempertimbangkan apa yang akan berlaku kepada kita selepas kematian kita. Sama ada kita pergi ke syurga atau tidak, inilah bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kemudian secara tiba-tiba, tanpa amaran, kita menghadapi kematian. Itulah mengapa ia berkata, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, terdapat ramai orang yang langsung tidak berfikir tentang negara tersebut. Tanpa berfikir tentang syurga, tanpa berfikir tentang neraka, tanpa berfikir tentang kehidupan kekal dan kegembiraan. Mereka hanya membuang masa setiap hari yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Rumah kita ialah kerajaan syurga yang kekal. Syurga ialah tanah air kita. Terdapat babak tentang perbualan yang Yakub adakan dengan Firaun, Raja Mesir. Dan Yakub berkata, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Antara Mazmur, Daud berkata, ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian Mazmur bagiku di rumah, yang ku diami sebagai orang asing. Kita dapat melihat di dalam Alkitab bahawa nenek moyang imam mengakui bahawa seluruh kehidupan mereka di bumi hanyalah satu pengembaraan. Ini bermaksud bahawa kehidupan mereka hanya sementara dan mereka akan kembali ke tanah air mereka pada akhirnya. Kerajaan syurga ialah tempat yang tiada maut, ratap tangkis atau duka cita. Memandangkan dunia itu begitu mulia, mesti ada sebab kita diusir ke bumi ini. Marilah melihat di dalam buku Yesaya, bab 59, ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Alkitab mengajar kita seperti ini. Alkitab mengajari kita bahawa kitalah yang diusir dari syurga kerana kejahatan kita. Dari perspektif rohani, bahkan seorang yang tidak pernah melakukan dosa sebelum kelahirannya dianggap sebagai seorang yang melakukan dosa. Inilah sebab Alkitab berkata bahawa tiada orang di bumi ini dapat mendakwa bahawa mereka tidak berdosa. Marilah melihat di dalam buku 1 Yohanes, bab 1, ayat 8 bersama. Jika kita berkata bahawa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahawa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Alkitab memberitahu kita bahawa kita ialah orang berdosa yang diusirkan ke bumi ini selepas kita berdosa di syurga. Namun, jika seseorang berkata, saya tidak mempunyai sebarang dosa, saya tidak bersalah, saya bukan orang pendosa, mereka membuat Tuhan yang berkata bahawa kita berdosa menjadi pendusta. Kalian semua, ia sama sekali tidak penting sama ada kita menjadi orang yang berpengaruh di bumi ini atau tidak. Sebaliknya, kita harus menjalani kehidupan kita, berfikir, apakah yang harus saya lakukan untuk kembali ke tanah air? Jika kita melakukannya, kita dapat mempunyai pemahaman yang betul tentang maksud kehidupan dan maklumat yang jelas semasa di bumi ini. Oleh sebab mereka tidak tahu dari manakah mereka berasal, mereka tidak tahu ke mana akan pergi. Ramai orang tidak tahu tujuan kehidupan mereka di bumi ini jika Anda bertanya kepada mereka dengan soalan yang ringkas. Apakah tujuan kehidupan Anda?
Mereka hanya berkata, saya hidup kerana perlu menjaga keluarga saya dan membesarkan anak-anak saya. Saya hidup untuk membeli sebuah rumah kerana saya tidak mempunyai satu pun. Semua ini tidak harus menjadi matlamat kehidupan kita. Untuk memulihkan dan kembali ke kerajaan syurga kekal yang telah hilang, ialah kerja yang paling bermakna yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Saya berharap bahawa anda menerima banyak rahmat melalui khutbah ini. Terima kasih.